لوجهك ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekat mana dah kita ni? Ke-9 muka 26. Muka 20 ni duk kecek sunat hai'ah lagi dah. Bicara sunat hai'ah. Kata musannif rahimahullah ke-9 daripada beberapa yang banyak. Sunat hai'ah ni banyak. Dan kebanyakan kitab fiqh mana-mana pun sebut tak habis. Sebut tak habis ni maknanya kitab ni sebut tapi kitab ni tak sebut. Kitab ni jadi kena beripung banyak-banyak barulah. Tu. Tapi ada satu kitab. Ada satu kitab kita beli kelik masa tu. Kita ahli ya. Ia hipung segala sunat-sunat. Dia semaya. Tu maka tak ada tengok dengan cara halus lagi lah. Tapi ia buat dah. Orang panggil ia buat hipun ni. Sebenarnya ia lagu tu lah. Tu. Maka kata musannif rahimahullah ke-9 baca. Jadi disunat baca. Sebut kata baca ni pia. Dia orang semaya ni ia 3 gulungnya. Satunya imam, gulungnya imam. Yang keduanya gulungnya makmum. Ada. Dan satu lagi gulungnya orang semaya seorang. Ya 3 tu. Bila bak semaya tu, ya beza belaka tu hukumnya tu. Ya ada beza tu. Tengok lapis. Dia kata baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Baca kena mi ke? Baca kena subhana rabbi al-azimi, sifat pada rabbi. Rabbi tu mudhafu ilaih tu. Subhana mudhaf, rabbi mudhafu ilaih. Tu usabbihu subhana rabbi. Salah kata kita. Aku menyuci akan sebagai suci bagi Tuhanku. Aku menyuci sebagai suci Tuhan Rabbi. Tuhanku mana? Al-Azim. Tuhan aku yang maha besar. Yang maha besar. Aku sucikan Tuhan yang maha besar. Tuhanku yang maha besar. Baca Subhana Rabbiyal Azim. Tu satu riwayat tu. Sekat tu ada riwayat daripada hadis, satu hadis. Lepas tu riwayat lain ada tambah wa bihamdih. Jadi kita baca ni jadi hipung 2 riwayat lah tu. Hipung 2 riwayat. Maka kalau orang nak pegang Bukhari saja, Muslim saja, dia kata bid'ah, dak kata wa bihamdih. Padahal dalam kitab fiqh ulama sebut belaka wa bihamdih, ada sebut belaka. Dan juga Syekh An-Mandili biasa sebut dah. Tak silap saya kitab mana Syekh dijawab sekali. Data-data warik mari. Ada kata bid'ah. Lepas tu dia jawab, Syekh An-Mandili tu jawab dalam kitab. Tak ingatlah kitab apa ni. Apa dia? Sinaran matahari ke nak tahulah, tak ingat. Sinaran matahari pada menyuluh kesilapan Abu Bakar Al-Asy'ari. Syekh dia jawab kitab lagu tu lah. Maka saya baca kitab tu mula-mula teka duk ponok gitu pun duk baca kitab tu. Syekh dia ni ya datang mari ni kakal mari. Ingat. Maka kata dia subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, baca lagu tu. Kalau nak panjang lebar bagi tengok lagi kitab tu. Tengok kitab tu, dia bahas satu-satu. Jom kita baca weh. Baca berapa kali? 3 kali. Baca 3 kali. 3 kali. Baca 3 kali. Sunat belaka. Ni asal ni sunat belaka. Jadi kalau baca sekali lagu mana? Hasil dah. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kalau kita baca sekali hasil lagi. Hasil pahala sunat dah. Sunat baca zikir rokok tu hasil dah.
Tapi 3 ni kat mana orang panggil adnal kaman. 3 ni sekurang-kurang hak sempurna. Hak sempurna ni mula dari 3. Tu mula dari 3. Kalau kita baca 1 kali, hasil dah. Hasil pahala sunat je. Sunat. Tu orang panggil. Jadi hasil pahala sunat saja. Tapi orang panggil tak sampai ke tahap sempurna lagi. 3 tu sempurna dah, tapi sempurna hak kelas renasuk dah. Kalau kita kata hak bagai teh belakang tapi grade B. Tak ada grade A lagi, grade A yang tinggi-tinggi lagi. Tapi yang kena kait lagu ni masalah 3 kali tu. Wak lagu ni betul kata dan makruh bagi imam melebih daripada ini. Awak gitu. Dan makruh bagi imam melebih daripada ini. Jadi tok imam tu tak boleh dah. Kalau jadi tok imam, makruh bagi dia baca lebih. Tak ada haram, cuma makruh. Dia siapa ke berapa kali sebenarnya sunat ni. Dia baca ni dalam warid datang siapa ke berapa kali. 11. Zikir ni baca sampai 11 kali. Kalau kita sembahyang seorang boleh. Baca sampai 11 kali. Ya ada 3. Lepas tu naik pergi 3. Lepas tu sampai ke 11 kali. Hak tu tinggi dah sekali dah. Maka bagi tu imam makruh dia lebih daripada ni. Makruh. Malaikat tu imam hak mahsur orang panggil tu imam mahsur besar mana? Tu imam hak makmum dia tu tersipai bilangnya. Maknanya dia ada satu balasah. Balasah ni makmum dia tu paling naik tu je. Boleh bilang lah maknanya. Tu orang panggil tu imam makmum yang mahsur. Maka bagi demo ni mahsuri ni tu imam lebih tak apa, tapi dengan makmum reda. Makmum kata tu imam lah buat kita berlaku. Tak ada bimbang ke apa. Tu imam nak panjang setawan pun buat kita sabar boleh. Lagi maka reda para makmum mahsurin tu imam boleh percepat . Adapun tok ni go masjid tepi batas, tepi jalan ni hak tu nak kira tak leh kadang-kadang. Orang tu berhenti supaya kita terbapu lah dah. Ataupun di bana orang tu berhenti mari makmum ikut saya masuk. Duk orang panggil tak tetap. Kat hak nu mari, kat ni orang mari. Jadi tak masuk dak maka tak leh kita nak percepat. Tak leh kita nak lama, nak banyak tak boleh. Kenapa? Kerana kena jaga masalah orang mari ni. Kalau dia mau ada gaduh, ada segera, ada kerja. Dia mau berhenti. Tu. Malaikat makmum yang mahsud tadi tak apa. Makmum yang mahsurin dalam kitab fiqh sebut. Adapun semaya biasa tu email gini-gini. Sepatut pakai tak apa. Bapa nak baca cepat sama-sama pun. Tak itu ke? Tok pakai banyak tu. Apa nak gimana you dengar jilat tu? Dah. Lepas tu tak reda ke tok guna baca banyak. Semua reda belakang. Dah. Kalau itu tok pakai tu maksud. Jadi tok guna baca sampai sebelah pun. Tak ada masalah. Sunat. Cuma kita jadi tok imam kena jaga-jaga. Makruh kita lebih daripada tu. Tambah lagi. Dan sunat bagi munfarid. Ya dah. Dan sunat bagi munfarid. Munfarid ni maknanya orang sembahyang seorang diri. Dan sunat bagi munfarid dan imam mahsurin. Apa tadi? Dan imam mahsurin. Baca lagu mana? Tulis lagu mana? Imam. Lepas tu mahsur. Mim ha sad waw. Mahsur. Lepas tu ra ya nun. Mahsurin. Mahsurin ni segala makmum yang orang panggil menyimpan bilangan. Yang tersimpan bilangan. Maka imam tu tak apa. Kita kata dan sunat bagi munfarid dan imam mahsurin lebihkan sampai 11 kali. Awak itu. Melebihkan sampai 11 kali. Boleh kita baca sampai 11. Ni boleh nak semaya seorang. Kadang-kadang kita luput dah fadilat jamaah dah. Fadilat jamaah tu kita luput dah. Maka kita kena tambah di segi ni pula. Di segi jamaah kita luput dah. Kita tambahkan fadilat ni. Baca ni pula. Banyak. Ni kalau mai jemaah, mai seorang cepat pada mai jemaah ni. Mai jemaah tu boleh turut tu email lama agak mai seorang ni cepat lagi sabit suka. Tu. Tak gitu. Kadang ada cepat lebih pada tu lagi. Tu tak leh. Molek yang kita ajar dekat semaya seorang tu, kita ajar, kita belajar. Lebih lagi duk ponok ni, tempat belajar dah. Tu habis itu
Maka baca 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Aku menyucikan Tuhan sebagai menyuci Tuhanku yang besar, yang maha besar. Wa bihamdi, yani seolah kata wa apa dia? Wa usabbihuhu mutalabbisan bihamdi. Jadi ba tu orang panggil takluk mazhub jadi han bagi suatu mazhub lah dah. Wa usabbihu mutalabbisan bihamdihi. Wa tu atap pada subhana tu, atap kepada jumlah dulu pada tu. Ni kalau kira nahu, kalau kita kira di segi makna dia. Dan aku menyucikan Tuhan dalam keadaan aku ni bersepakai dengan memujinya, memuji akan Rabbi Al-Azim. Tu duk baca hari-hari tu tahu tak makna dia? Sang ngiling kata, kata, pak kalau tak mengaji nak tahu dah. Dak juga. Pak, duk buat gapo li kalau tak mengaji? Duk buat apa? Tu. Habis itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Baca mana tu? Baca dalam takluk kepada baca dalam yang ni pada ketika rokok. Ini dalam rokok, ketika rokok dah dalam rokok tu. Jadi mulanya bila tetap dah anggota tumakninah siap, baca subhana rabbiyal azim. Ni kadang mulut dak bergerak, tubuh tak dak bergerak juga. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tu tak jadi. Yang tetap tumakninah tu wajib. Baca ni sunat ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pada kadang dia baca tak jadi pula. Subhanallah. Tak jadi rupa, tak tahu kata bunyi gapo. Jadi tabiat mulut subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim. 3 kali. Jadi cepat pula. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Gitu dah. Habis itu. Tu satu. Dan subhana rabbiyan a'la. Atap kepada subhana rabbiyal azim tu. Jadi seolah tu. Dan sunat baca. Apa itu? Dan sunat baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tu hak ni. Baca subhana rabbiyan a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku, aku menyucikan Tuhan sebagai aku menyucikan Allah akan sebagai menyucikan Tuhanku. Tuhanku mana? Al-a'la, yang maha tinggi pangkat darajatnya. Al-a'la, yang maha tinggi pangkat darajatnya. Kalau Wahbi tu bila sebut al-a'la juga gambar duk atas tu. Ni Wahbi dengan kita ni beza. Beza. Rabbil a'la kita a'la makanah, tinggi pangkat Allah. Dia a'la tu. Al-a'la. Kita ni guna Tuhan a'la nak atas. Tasuk. Makhluk semua duk bawah je belaka. Tuhan tasuk. Tu puak dia. Puak dia. Tu. Dia tak tahu kata ising tabdil ni kalau kira kok mana si tabdil ni dibina di atas bab ya keda ismu tabdil ala babihi ka laisa ala babihi, tak ada kira dah lah. Kok mana situ? Tetap cara dulu lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tu habis itu. Habis. Wa bihamdihi. Patu ulama kata, kalau macam ni cuba tengok Nabi kata rena. Nabi kata ketika sujud tu Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu minal abdi wa huwa sajidun aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehampir-hampir, sedekat-dekat hamba dengan Tuhan ni, iaitu teka ya sujud. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhan, teka ya sujud. Kalau kita kira Tuhan duk atas sungguh. Kalau kata Tuhan duk atas sungguh, teka sujud ni lah sejauh-jauhnya kita dengan Tuhan. Teka kita kena duk dekat sekali, teka kita berdiri nu. Ketika kita kiam nu, kepala kita kena dekat dengan Tuhan lagi pada ketika kita sujud. Ketika sujud kepala duk bawah. Tak gitu. Tapi Nabi kata aqrabu. Teka sujud tu lah hampir sekali, dekat sekali dah. Dekat gapo?
Dekat gapo? Tu hak tu. Tu. Habis itu kata musannaf, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca pada mana 3 kali juga. Supaya tadi bagi kita Tok Imam tak boleh lebih pada 3 kali. Makruh lebih daripada 3 kali. Kita sembahyang seorang boleh sampai ke sebelah. Wahakaza Tok Imam hak makmum redha belaka, boleh lah. Tok Imam nak pannya pun baca Yasin pun Baqarah pula misalnya. Maka boleh dia sampai ke sebelah kali. Habis itu subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali. Baca mana tu? Dalam, yakni dalam sujud. Ketika dalam dua-dua sujud, kena kata. Dalam sujud ni dalam kedua-dua sujud. Bukan sujud pertama saja, bukan sujud kedua saja. Dua-dua sujud tu kita baca. Boleh tak tu? Boleh tak? Tu. Dia datang warid mari ketika ayat turun kan? Ayat turun apa dia? Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat tu turun, maka Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Subhana rabbiyal azim. Allah Taala sebut dalam ayat Quran fasabbih bismi rabbikal azim. Maka tasbihkan olehmu dengan nama Tuhanmu yang besar. Maka Nabi kata, "Hola, ij'aluha fi ruku'ikum." Jadikan hak tu dari rakaat. Maka kita baca subhana rabbiyal azim. Maka bila ayat turun sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bila ayat tu turun Nabi kata, ij'aluha fi sujudikum. Jadi hak tu lah sujud. Maka jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tu dianya. Habis itu tak apa tu dah. Baca subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Sebanyak-banyak sekat mana sang? Sebelah kali. Sebelah kali. Sang kata tak sebelah ni tak 12 ke yang mulai samsi sipsa kan. Jadi 4 kali 12. Islam yang bina di atas witir weh. Seadna kaman sekurang-kurang sepenuh 3. Naik sikit 5. Naik sikit 7. Naik sikit 9. Naik sebelah. Tu. Bukan lipat 3 jadi 12 tu tak. Tu dah. Habis. Faham dah? Tu hak tu dak buat hari-hari dah. Cuma kena tahu tamah gitu je. Masalah baca tu. Ke-10 daripada beberapa sunat hai'ah yang banyak. Ada 10 mana? Hak ni kita nak percomel semaya kita belakang ni. Nak percomel semaya kita. Baca sami'allahu liman hamidahu. Asalnya lagu tu bukan mati dak tu. Mati teka wakah jelah. Sami'allahu liman hamidah. Baca hak tu. Baca. Maka baca ni bagi siapa? Soalannya. Setengah orang pergi ke Mekah. Nampak tu imam baca. Nampak apa? Makmum Rabbana walakal hamd. Lek kita dak lek tu imam sami Allah. Tu imam sami Allahu liman hamida. Lek makmum Rabbana walakal hamd. Jadi sami Allah ni siapa yang sunat bacanya? Siapa yang sunat baca? Jawabnya baca tu yakni sunat tulis pada baca. Jadi sunat baca bagi imam dan makmum dan munfarid. Di sisi mazhab kita Syafi'i. Awak gitu jaga molek. Mazhab kita Syafi'i tu imam baca, makmum pun baca juga sami Allah tu. Bukan lepas itu imam seorang sami Allahu liman hamidah, kita Rabbana walakan hamd. Rugi. Boleh dah boleh Rabbana walakan hamd tu, tapi rugi sami Allah tu sunat hai'ah juga tu. Mazhab kita Syafi'i sunat belaka. Berbeza kalau kita tengoklah kitab Muwafiq Masbuk saya baca dulu tu, kita tengoklah kitab tu. Ya bagi
musannaf kita bagi tu mazhab nah. Mazhab tu sunat baca tu mazhab Imam Ahmad tak silap tu dah ya sami Allah liman hamidah imam je. Lepas tu makmum tu rabbana walakal hamd. Tu tak silap lagi. Ya ada kita tengok di situ. Kita tengok di situ. Ni ada juga ni setengah-setengah tukar ya tengok apa panggil teratak le Mekah banyak dah. Saya ngeri dah lagu tu dah. Pada masa kita Syafi'i ni makmum pun sami Allah. Lepas tu ketika mubalik buat lagu mana? Tu masalah. Mubalik mazhab kita Syafi'i mubalik kena baca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Mubalik kena sami Allah. Ni mubalik pun Rabbana walakal hamd. Tiru Mekah. Mubalik pun sami Allah jugalah. Tak untuk nak menyampaikan gerak-geri imam ya. Membalik ni sami Allahu liman hamidah. Kalau tak pandai jadi membalik sah jadilah. Tu membalik kena reti. Kena reti cara dia. Tu tak silap saya lah. Imam Bajuri ada sebutlah kitab Bajuri itu tentang masalah membalik ni. Dia kata tak ingat dah kata ya. Sedih kak. Tak ingat dah nakal Ada masalah kita tengok lah. Sami Allah ni dia ada mubalik atas kebanyakan mubalik kita ni jadi back no. Tak ingat. Kita tengoklah kitab Bajuri. Pasal lalu mata lah sekali. Tu lupa tu dah. Kita tengok sana. Lai Hasyiah Bajuri. Tu Bajuri Ibnu Qasim tu lah. Bajuri Ibnu Qasim. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi, sunat baca bagi tu imam sendiri, makmum pun sama, dan juga munfarid semaya seorang. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar, Allahu oleh Allah telah mendengar oleh Allah. Allah dengar dah. Liman hamidahu telah mendengar oleh Allah akan mereka yang hamidah, yang memuji, ia manhu akan dia akan Allah. Allah dengar dah orang yang puji dia tu. Allah Ta'ala dengar dah. Makna dengar ni tu terima dah pujian dia tu. Sami Allahu ay taqabbalallahu hamdahu. Saya kata kita telah terima oleh Allah akan pujian dia dah. Tu terima dah. Amalan yang puji tu terima dah. Dapat balas sebaik di sisinya, insya-Allah tu terima dah. Tu makna sami'ah. Makna sami'ah. Sebab tu kita dah berdoa, ya Allah isma' du'ai ya Allah, dengar doaku ya Allah, dengar doaku ya Allah. Bukan kata minta itu dengar tu tak dengar lagi no. Ya dengar dah, tapi suruh pendengar ni makna suruh minta dia terima. Tu maknanya jadi taqabbal du'ana, taqabbal minna du'ana ya Allah. Tu maknanya itu. Isma' du'ai ya Rabb, isma' du'ai, dengarkanlah doaku ya Allah, perdengarkanlah, jadi terimakanlah doaku ya Rabb. Tu maknanya gitu weh. Ni pun supaya sami Allahu liman hamidahu. Tu maka kisah Sayyidina Abu Bakar tu kita tak kena duk peluah-peluah sangatlah. Kisah tu dia tak tersebut oleh hadis-hadis. Tersebut oleh hadis Nabi, cuma adalah kitab-kitab dua ulama sebut Maria. Maka tidak bersanad kepada sanad yang sahih dak tu. Sebagai kita nak baca, ambil buat orang panggil maklumat tambahan tu boleh. Cuma kalau cari dalam hadis-hadis tak ada lah. Ya bukan bersanad pada hak kata Abu Bakar sami Allahu liman hamidah jangan. Rabbana lakal hamd. Tu kisah tu. Kisah tu kita tak kena peluah-peluah sangatlah. Bukan kata duk boleh kisah tu heret boleh semalam. Duk goreng orang kampung hak tu. Tak apa dah. Tak kena. Tu ambil hak lain-lain lah. Ya hak lain-lain. Hak tu salah satu. Ada lah i'anah sebut sanad tu. Itu bukan sanad dia sebut kisah tu. Dalam Hasyiah Jaman pun ada sebut kisah tu. Cuma dalam hadis-hadis Nabawiyah, dalam sunan-sunan tak ada. Ada sunan-sunan tak ada. Tu masalah subhan rabbil a'la tu. Maka hati-hatilah juga. Lama gua mau di Wahbi. Wahbi dia nanti hak tu dah. Wahbi nanti hak tu.
Nanti hak sia dua tu. Ya pesi nanti nak capit pok ni nanti nak pecah belah orang ya babi ni. Sikit-sikit je nak tak tanggung dah. Orang panggil tak tanggung kok mana dah. Pakak tak kena. Tu dia. Maka kita kena hati-hatilah. Jaga-jaga situ. Habis itu. Maka sami'allahu liman hamidah. Kita baca hak tu. Sami'allahu liman hamidah. Baca bila? Waktu angkat kepala, kata dia. Baca tu waktu yang ni pada ketika angkat kepala, yang ni mulai angkat kepala. Mula akik kepala sami'a tu kita baca dah. Mula akak tu sami'a dah. Bukan nanti sami Allah lepas pada berdiri siap dah. Ni bagi sami Allahu liman hamidah. Tu cokah dah. Mula angkat kepala tu sami Allahu liman. Sekali angkat tangan dah. Sami Allahu liman hamidah. Tangan pun angkat mari dek nun kita. Sami'a pun mari dek nun dah. Kepala pun mula angkat dah. Tu dia. Sami Allahu liman hamidah. Tu tu baca, tu imam pun baca, makmum pun baca. Waktu angkat kepala. Habis itu, angkat tu daripada rokok. Angkat kepala, angkat daripada rokok. Mula angkat kepala daripada rokok tu kita baca Sami Allahu liman hamidah. Boleh? Tu. Tu. Bukan midah ke apa dak, bukan midah dek dah tu tak. Ni ada tu kisah kita buat kisah baru budak tadika. Dia mengajar budak tadika tu, cikgu yak bari cikgu. Marah. Yak bari. Bari lagu mana? Yak bari ke budak tadika. Ya ada dua. Bini dia nama Hamidah. Tu abang tu tok laki nama Pok Leh. Soleh, Pok Leh. Tu. Lepas tu bini panggil Beleh lah. Beleh. Lepas tu apa dia? Abang panggil Dek Dah. Gitu. Lepas tu adik pun tak panas semaya ke apa lagi. Ini kata baru nak belajar. Lepas tu maya sekali dengan abang. Satu hari bila abang dirokok, lepas pada abang tidak sami Allahu liman hamidah. Abang kata hamidah. Senyum Dek Dah ya. Duk maya le belakang. Dek Dah kata Allah abeleh ya. Duk kecek hadiah sebut dia, dan semaya pun sebut nama dia juga. Sami Allahu liman hamidah. Midah. Ya pun nanti aku dah sebut nama dia tak. Sok-sok pun Rabbana walakal hamdu. Tapi rakaat tu kat mana? Jadi wasa rindu ke abang doa. Abang kata sami hamidah. Dia kata Rabbana lakal balah. Kata Rabbana walakal balah. Tu. Kejutlah abeleh dia je. Siaplah biningku ni kat mana ni? Kat mana pula biningku? Nak ambil orang tina pun cari hak mengaji dah juga sikit. Hak tak mengaji ni jadi mengarut pula masa depan. Dia pergi kata dia sebut nama dia. Hamidah bukan nama dia. Tu. Kita dikah itu lagi. Ingat cikgu tadika kita dulu buat oyak. Siapa hari ni? Tu subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil ala wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Waktu angkat kepala daripada rokok. Habis itu, dan apabila betul berdiri, yakni sudah iktidal. Sudah iktidal dah, betul berdiri ni iktidal dah lah. Sami Allahu liman hamidah, angkat kepala iktidal. Bila betul berdiri, baca, yakni sunat baca Allahumma sayyiban nafi'an. Maka sunat baca apa? Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ada riwayat Allahu Rabbana lakal hamd. Ada riwayat kata Allahu Rabbana lakal, tak ada waw. Ada riwayat ada Allahumma ala Rabbana walakal hamdu. Maka boleh kita nak hipung dua riwayat tu. Allahumma Rabbana walakal hamd. Tu amalan bir riwayatai dia panggil. Maka kira dua riwayat. Saya ada buat lagu tu lah. Allahu Rabbana walakal hamdu.
Tengok lagi kitab Muwafiq Masbuk kita baca kita. Ada sebut juga masalah dia. Rabbana walakal hamd, ya Allah ya Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagi engkau sabit bagi engkau, berhak bagi engkau alhamdu, segala kepujian. Bagi engkau jua ya Allah segala kepujian. Segala kepujian. Tu. Habis itu, nanti tengok tu dah. Rabbana walakal hamdu. Baca sekat tu. Hak tu hasil dah pahala baca. Tapi ada sunat baca panjang lagi tu. Rabbana walakal hamdu. Lepas tu, oh ni dia sebut ni ada. Mil as-sama, mil'u, mil'a. Boleh baca dua. Kalau mil'u sifat pada alhamdu, kalau mil'a wa han. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Tapi kalau kita wahan tu jadi tak sunyi daripada kecek pula. Lagu mana? Han kena isi nakirah. Apa ni idhafah ni makrifat? Tu. Malaikat kena takdir mil'a wa jadi mali'an gitu. Tak apa. Maka di sini mil'u kita ropok tak apa dah. Walakal hamdu. Dan bagi engkau jua ya Allah segala kepujian. Puji mana? Mil'us samawat, yang mempenuhkan segala langit yang tujuh. Puji yang penuh langit. Wa mil'ul ardi, dan yang memenuhkan segala bumi yang atop kepada mil'ul samawat. Baca dia kita boleh ngapa dah. Sebenarnya lepas pada Rabbana walakal hamdu ada lagi ke? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baca dekat tu ke? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Patu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Macam mil'a pun tak apalah. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca molek tu. Tu sekat tu. Kalau maya seorang lagi banyak lagi. Kalau jadi makmum lagi. Kalau tu email kau dah ni dah. Tu email tak boleh banyak dah. Makruh lagi banyak dah. Kau dah Rabbana walakal hamdu tu pun tak apa dah. Tu boleh dah. Tu email tu. Tapi kalau makmum atau semaya seorang lagi banyak lagi. Ingat tak Ming? Ingat tak baca? Ngapa dah? Ngapa? Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zan jaddi minkan jadd. Tu bi. Sekat tu. Tu bila banyak pada tu dikatakan iktidal yang panjang batas maya. Kalau duduk lama lebih pada tu, berdiri lama lebih pada zikir yang disunatkan baca. Kalau lebih pada tu kaca lama lagi tak boleh. Maka hak tu lah. Kita ngapa duk ponok dah ni ngapa banyak. Ngapa jangan malas dengan hafaz. Ngapa ketika kita muda ni kita melukis. Sebab tu ulama kata at-ta'allumu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Kita belajar, kita mengaji ketika kita duk aleh-aleh lagi, duk muda-muda, belah-belah sel lagi ni, kan naqshi seperti kita melukis di atas batu. Tetap lama, dia ingat lama lagi. Wa ta'allumu fil kibari kan naqshi 'alal ma. Dan belajar pada ketika tua nanti puluh-puluh hai dulu. 40 baru nak mengaji, 35, 30 baru nak mula. Dia katakan naqshi alal ma, seperti melukis di atas air. Lukis atas air lekat tak? Lekat, tapi tak lama tak? Kita buat lukis ekor, tulis saya punya lekat tapi rat lagi sekali. Ni air hilang. Maka mudah terlupa, mudah hilang. Lekat mudah hilang. Mengaji tika muda je ingat lama. Tu.
Kalau boleh hunur pula, saya nak hunur klik dek ponok masa muda-muda itu lagi. Awak nak kutip ngapa tu? Aduh. Bahasa saya masa tu. Tu jangan merugikan masa, jangan buang masa dengan benda tak ada faedah teka muda ni. Ngapa? Ni faedah ni ngapa? Hok dok ngapa? Ni ngapa teka dok ponok belakang tu? Teka dok jadi tak pakai muda-muda gitu. Ngapa dah? Ni Allahumma laka raka'tu apa semua ngapa tekan je musalli dah. Ni doa ni. Kita ingat lagi. Musalli ni seolah kata jasa besar bagi saya ya. Doa-doa hok dok ingat mari, doa lepas pada tahiyat ke apa semua ni, dalam musalli belaka. Dalam musalli semua hok dok kutip ngapa tu. Tu. Maka kata musannif rahimahullah taala tu baca sekat tu. Baca sekat tu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Allahu akbar. Rabbana walakal hamd. Baik tu dah. Habis itu. Tu yang ke-10. Ke-11 banyak weh. Ke-11 daripada beberapa sunat hai'ah yang banyak. Bulu ni banyak, bulu perhiasan. Bulu perhiasan ni banyak. Duk di kita makan aja. Di kita makan. Dia kata kena sunat, ni kecek belik pula. Sunat hai'ah serta sunat ab'ad, dengar jadi belik. Di masa timpa bala ke atas muslimin seperti ta'un dan sebagainya. Allah, iaitu baca kunut dalam iktidal rakaat yang kedua pada subuh. Ni bagi saya kalau tak mengaji ni pening juga kita ni. Nampak mudah ya, tapi belik lagi mana kalau tengok depan lagi. Dan baca kunut pada witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Dan sunat hai'ah juga. Baca kunut pada tiap sembahyang 5 waktu. Lain daripada kunut subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pening. Dan kunut ini dibaca dalam iktidal rakaat yang akhir pada sembahyang. Adapun masa aman, maka kunut subuh jatuh kita tu. Dan kunut witir itu sunat ab'ad juga. Belik tak? Terapeh tengok. Ni kita masalah kunut lah ni, sedap kira wahbilah atau bid'ah tu. Kok ya tu kita bahas mazhab kita Syafi'i. Tak habis. Ya benda khilaf ni akan jadi khilaf sampai kiamat. Ya tak sudah benda khilaf. Gidak besar benda hak dia mau duk khilaf dah. Puak ni lah tu. Allah. Makluk tak apa dia makluk. Dia mau duk khilaf mai lama dah ulama. Pak mazhab. Kata musannif rahimahullah, ke-11 sunat hai'ah. Kena jaga dulu. Sunat hai'ah, yakni hasin pahala sunat hai'ah. Hasin pahala sunat hai'ah. Ni masalah kunut. Orang tak serupa dah. Kunut nazilah tu panggil sunat dalam semaya. Adapun kunut subuh ni bukan sunat dalam semaya, sunat daripada diri semaya sendiri. Supaya kita kata tahiyat awal, ya sunat, tapi sunat yang masuklah diri semaya sendiri. Sunat kunut subuh pun sunat dari diri semaya sendiri. Adapun sunat kunut nazilah ni sunat yang kerja dalam semaya. Teka mana? Teka berlaku bala.
Berarti kalau tak pahala, tak sunat. Sunat pergi bubuh tekah. Orang panggil. Dia bukan masuk dalam dari diri semaya. Tu nanti tengok dulu. Ni sini ni pening. Sebelah sunat hai'ah, yakni hasin pahala sunat hai'ah. Takdir gitu dulu. Hasin pahala sunat hai'ah. So, serta sunat ab'ad. Jadi serta hasin tuntutan sunat ab'ad. Hasin tuntutan sunat ab'ad. Orang panggil boleh gomo dua-dua pahala. Faham tak? Buat benda saja tapi hasil dua-dua. Pahala sunat ab'ad pun boleh. Tak kena sujud sahwi. Pahala sunat hai'ah pun dapat. Terjaga situ dulu. Sunat hai'ah serta sunat ab'ad. Bila kau sunat hai'ah tu? Sebab ab'ad tak kena kira bila je nak sakma kita ni ab'ad ni. Tapi sunat hai'ah tu bila? Di masa ni kait pada sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah serta hasil pahala sunat ab'ad di masa pada ketika ditimpa, di masa timpa, mengena, timpa berlaku bala ke atas muslimin. Berlaku bala di atas orang Islam, walaupun bukan atas diri kita, atas saudara Islam kita di mana juzuk dunia ni berlaku bala ke atas mereka, sunat kita baca kunut. Sunat apa? Sunat hai'ah. Faham tak? Baca kunut nazilah tu sunat hai'ah. Lepas tu takdir kata saudara kita di mana Afghanistan, saudara kita di Palestin masalah. Ataupun sekarang ni tengok daripada dia kata seperti taun ni penyakit jangkit telah taun dan sebagainya sebagai taun seperti wabak ni penyakit. Kalau ni ingat corona covid ni boleh doa ni. Kalau nak buat boleh buat. Kemarau, timu marah, bukan marah mau kita hujan, tapi bunyi kata marah berat tu di saudara kita di mana di negara Islam di situ marah berat. Seolah kata 2 tahun dah tak hujan-hujan, setahun dah tak hujan-hujan, marah mati dengan kemarah tu banyak. Sunat. Orang panggil sebagai belaka tu. Lepas tu seteru, takut seteru. Berlaku zalim. Tu sebut belaka dalam kitab-kitab ulama. Berlaku zalim ke atas saudara Islam kita, tertindak Islam, ada pembunuhan, tertawan ulama. Ada kitab syahadat sebut dalam kitab buriah dia, tertawan ulama kita kena tangkap. Maksud apa? Ulama kita kena tangkap. Wahakaza. Tu berlaku. Maka orang panggil timpa bala tu ke atas orang Islam kita. Tu sunat hai'ah di masa tu. Tu orang panggil nazilah tu Nabi kita baca sebulan penuh. Ada orang panggil hufaz Quran hak Nabi hatagi tu kan, dibunuh kan dah. Mula-mula je hatta surat mari Nabi minta Nabi hatta orang ngajar Quran gi. Nampak-nampak supaya nak masuk Islam, nampak-nampak supaya dengan terima ajaran Islam. Khabar-khabar bila Nabi kita hatagi berpuluh-puluh orang, kutik bunuh habis buat tu. Nabi murah. Allah. Kunut sebulan penuh. Kunut nazilah. Tu. Tu. Maka situ di masa timpa bala ke atas muslimin seperti taun dan sebagainya. Ni musa nak kecek mari. Sebenarnya dia tak kena Allah. Dia makan kecek hak hai'ah. Dia makan kecek hak ab'ad pula. Padahal dia dah yak dah dulu sunat kunut. Tapi tak apalah jadi belik kita juga ni. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belik.
Iaitu tengok lagi. Ya Allah. Tengok. Iaitu baca qunut dalam i'tidal. Rakaat yang kedua pada subuh. Kena? Kena situ. Faham tak? Bila timpa bala di atas orang Islam, ketika tu sunat hai'ah kita baca qunut nazilah. Tiba-tiba kebetulan kita sembahyang subuh. Kita dah baca semua dah zuhur, asar, maghrib, isya pun. Bila sembahyang subuh, kita pun baca qunut pula lepas pada rakaat, lepas pada kita i'tidal siap tu kita baca qunut pula. Maka qunut ketika tu hasil dua pahala. Satunya pahala sunat ab'ad yang kita duk baca semua tiap-tiap hari tu. Nampak tu dah? Dan yang kedua hasil pahala sunat hai'ah kerana berlakunya nazilah. Perkara berlaku bala-bala atas orang Islam. Nampak lagi tu? Waktu subuh. Tu. Nampak tak? Berarti kalau zuhur baca qunut di zuhur tu hasil hai'ah saja. Asar hai'ah saja, maghrib hai'ah saja, isya hai'ah saja. Bila sampai subuh hasil dua. Nampak tak? Hasil dua. Tak ada payah situ. Tak payah situ. Dan baca qunut, ni masalah. Dan baca qunut pada witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Belik tak? Orang dapat tak belik mana dia? Kena tak? Tak belik kok mananya. Baca qunut pada witir nisfu yang kedua tu hukum apa? Hukum apa kita ngaji dulu? Hukum pasang sunat ab'ad. Lepas tu kalau ketika berlaku bala boleh sunat hai'ah juga ke? Tak boleh. Kerana apa? Kerana witir tu semaya sunat. Yang dituntut qunut nazilah pada semaya fardu je. Adapun semaya sunat tidak disunatkan qunut nazilah. Makruh pula kaca qunut. Maya hajat dok qunut dia. Dok qunut. Oh nampak molek dah. Tak sunat. Maya sunat tidak sunat kita qunut nazilah. Maya fardu je. Batu semaya banyak tak sunat juga, makruh. Maya banyak tak sunat juga. Ini maya fardu 5 waktu yang kita sunat nakilah. Tiba-tiba kecek sini kita pergi ke mana? Iaitu baca qunut dalam i'tidal boleh dua. Dan baca qunut pada witir pergi kata boleh dua juga. Tak boleh dua je, boleh saja. Jaga. Tu ya kira lagu tu Dan baca qunut. Tulis situ baca qunut tu. Ini dikatakan sunat ab'ad jua. Kerana qunut nazilah itu tidak disunatkan pada sembahyang sunat. Ni ada setengah orang tu main sunat hajat pun qunut juga. Kita pakat semaya hajat saudara kita kena tindah, kena zalim tu. Pakat semaya hajat siap qunut kita bakal qunut nazilah tu. Allah. Suku-suku. Tak leh. Maka sini jaga ibarat dia tu. Habis tu Musa ni datang lagu ning tu jadi orang panggil membawa kepada pening lah kita orang ngaji. Pening sikit.
Kalau saya nak mengarang, kita tak susung lagu ni dah. Kita nak tak suku. Tu. Tapi tak apalah. Berarti kena tolong jagalah. Kita kena amati lah. Nak baca kitab pun amati. Dan baca kunut pada witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Tak kena sebut dah ni. Tak kena sebut sebenarnya. Dan sunat hai'ah juga. Allah. Atop kepada sunat hai'ah serta sunat ab'ad. Dia nak rakyat kata nu kalau kita dalam waktu tipe bala tu ke, kita semai subuh tu boleh pahala dua tu. Satunya pahala sunat ab'ad kita ada waktu muda, dan yang keduanya pahala sunat hai'ah. Kerana ketika tu dia dituntut pula kita berdoa kunut nazilah. Maka lisirah lapar ya hak tula ya. Kunut tu. Nampak tak dah? Dia nak wayak gitu je. Dia nak wayak gitu je. Dan sunat hai'ah juga. Dan sunat hai'ah juga. Hasin pahala sunat hai'ah juga. Halin pahala sunat hai'ah juga. Baca kunut pada tiap-tiap sembayang 5 waktu. Lain daripada kunut subuh. Lain pada kunut subuh pula dah. Kecek kunut tu belik pula. Lain daripada subuh jadilah. Tengok. Sunat hai'ah juga. Hasil pahala sunat hai'ah je. Baca kunut pada tiap-tiap sembahyang 5 waktu lain daripada subuh. Adapun subuh hasil 2. Faham tak? Faham tak? Nampak tu dah? Adapun subuh hasil 2. Tapi lain pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Hak tu hasil pahala sunat hai'ah je. Kita baca kunut dah. Kunut ni dikatakan kunut nazilah. Sebenarnya beza dah. Sunat kunut nazilah panggil sunat fis salat. Sunat fis salat. Tak serupa kunut subuh. Kunut subuh ni sunat daripada sunat semaya. Jadi kena kediri semaya dah. Sunat kunut nazilah dia bukan kena kediri semaya. Dia ada tekau tipu bala ya. Bila tak tipu bala tak sunat dah dia. Tu. Dan kunut Ahmad faham tak dah? Hang tu jaga molek weh. Bagi saya tu sini kena amati ngajak ke kampung pong. Kita rasa tak apa orang bukan nak faham siapa tahu tu jangan mai orang hok ramai-ramai tu dia faham tak sama. Faham tak sama. Maka kalau kita tak amati membawa kepada jadi keliru bagi setengah-setengah, maka nyanyi pula lah kita orang menyapa ni. Tu. Habis itu jaga. Kalau gitu kata musannif rahimahullah sikit dah. Baca kunut pada tiap sembahyang 5 waktu. Sembahyang mana? Sembahyang yang lain daripada kunut subuh. Yang ni lain daripada sembahyang subuh. Kunut subuh yang ni daripada sembahyang subuh, gitu ya. Adapun sembahyang subuh, kunut yang ada padanya ketika timpa bala tu hasil 2 pahala. Nampak tak dah? Hak ni hasil hai'ah juga. Zuhur boleh tak? Boleh kita kunut. Ni tekon ni kalau kita kata tipe COVID ke apa semua ni masuk dah ni setengah-setengah tempat dia baca kunut tu. Setengah tempat dia pakai biasa wayah jak ni. Tu. Tapi kalau kita main seorang tu boleh dah kalau kita nak baca doa kunut ke apa tu boleh. Boleh. Lebih lagi kadang-kadang di rumah kita tipe dalam kampung kita, kampung lah tak ada pun kampung kita haja banyak. Tu doa pula. Mudah-mudahan Allah Taala angkat bala-bala tu. Nah. Habis itu. Dan kunut ini, tak ada apa lah sini. Dan kunut ini bermula kunut ni sama ada kunut subuh ke kunut nazilah ke tak caralah. Kunut ini dibaca dalam iktidan rakaat yang kedua. Ni mazhab kita Syafi'i.
dalam iktidan bagi rakaat yang akhir. Bukan yang kedua dah, yang akhir. Maknanya kalau sembahyang subuh rakaat yang kedua. Kalau sembahyang, oi, masya-Allah. Ya kecek lagu tu jom Mola yang umum. Kalau rakaat yang kedua saja apa? Kalau kunut nazilah bukan rakaat yang kedua, rakaat yang keempat kalau zuhur. Salah. Tidak dah. Dan bermula kunut ini sama-sama ada kunut subuh ke, kunut nazilah ke, kunut witir tu ke. Kunut ni baca kunut, doa kunut ni dibaca dalam iktidan. Baca dalam iktidan, jadi selepas pada rakaat lah. Selepas daripada rakaat dalam iktidan bagi rakaat yang akhir. Bagi rakaat terakhir. Kalau sembahyang subuh rakaat kedua, kalau sembahyang maghrib rakaat ketiga, kalau sembahyang isya rakaat keempat, kita kata. Apa tu dah? Baca dalam rakaat yang akhir pada sembahyang akhir daripada sembahyang. Tu dia. Rakaat yang akhir pada sembahyang. Tu masa Allah kunut. Nampak tu dah? Tu biasa. Adapun masa aman Allah klik mai kat tulak. Adapun masa aman, maka kunut dan kunut subuh dan kunut witir itu sunat abad juga. Tu dia kata. Ni kecil ni balik. Maknanya faham kata kalau waktu tipu bahala kunut subuh dan kunut witir ni hasil dua. Padahal kita ayat dah Zat ni. Nampak tu dah. Tu. Tolong tanggung gitulah, ibarat-ibaratnya gitulah. Maka kata dia, adapun pada masa aman, masa yang selamat daripada bala, masa yang tidak timpa bala ke atas orang Islam ketika tu. Masa biasa sepuluh hari ni, misalnya takdir kata sekarang ni aman biasa, tak ada berlaku gapo-gapo. Maka kunut subuh tu jatuh dah tu. Dan kunut witir itu ialah khabar. Maka bermula kunut subuh dan kunut witir itu ialah sunat abad jua. Orang panggil duk dari sunat abad. Sunat abad je subuh tu. Tapi bila tipu bala si subuh tu berhasil pahala sunat hai'ah pula selagi. Iaitulah kunut nazilah. Nampak tu dah? Tu ya nak ayat. Tu sikit jaga-jagalah sikit. Iaitu doa kunut ni lah. Ni nak lapar dia lah tu. Doa kunut. Baca lagu mana doa kunut? Allahumma hdini fi man hadaita hadaitahu. Gitu. Wa'afini fi man afaitahu asalnya. Wa tawallani fi man tawallaita. Itu dia. Wa barik li fi ma a'taitahu. Wa qini syarra ma qadaita. Setengah je tambah. Wa qini bi rahmatika wasrif anni. Ada dah sebut nama dah. Syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita. Ta'alai ni buat wabi tu atas pula dah. Atas macam lemuk ta'ala tu duk atas macam. Falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu habis sunat ab'ad kunut. Wasad ni sunat ab'ad lain pula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tu sunat ab'ad. Wa ala alihi sunat hai'ah. Wa sahbihi wa sallam sunat hai'ah. Tu
Apa dah? Boleh tak tu? Jaga. Allahumma ya Allah, ihdini, hendak menunjuklah, hendak tunjuklah oleh engkau ni akan daku. Tunjuklah engkau ya Allah akan daku fi man hadaita. Tunjuk serta mereka, fi bimakna ma'a. Ni setengah ulama je pakai fi bimakna ma'a. Maka dia kata hendak menunjuklah oleh engkau ya Allah akan daku ni bersama man hadaita, bersama mereka yang telah beri hidayat oleh engkau akan dia. Ya Allah, bila ke aku ni duduk dalam hidayah sekali dengan mereka yang engkau beri hidayat tu. Tu molek-molek saja maksud dia. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Tu. Ni kadang-kadang duk buat main-main pula dengan aku ni. Budak tadika. Kita jangan duk main pada dah. Allahumma ni fi man hadait. Medai wan ni prung ni ko dai. Apa? Ya Allah, ada tak tadika gitu. Ni kadang-kadang kita senang bersuka kan kita baca. Tu. Ni kalau kita jadi orang ngajar lain sejik dah. Jangan dia waktu baik lapis tu. Tak munasabah kita orang ngajar ni nak orang kampung suka ya. Allahumma dini fi man hadai midai wa ni prung ni kadai. As-salatu khairum midainan. Jadi nak suka. Minan naum ya midainan. Jadi kita ni nak bermula tak boleh saya tak nampak. Walaupun nak menyukakan orang sekalipun tak munasabah ambil perkataan yang syar'i tu. Perkataan yang disyarakkan kita baca sebagai zikrullah tu. Kita mak bermain-main tak comel. Salatu khairum minainon. Ada tak gitu? Apa lagi hau? Cikgu tadikan ya kena jangan ada suka tu budak kena royak dia. Jangan tak baik lagu tu. Kena royak kata tak baik. Ni suka tu budak pula. Apa so lagi sakok berai ke apa lagi? Tak ingat. Ni kita ngajar tadika lah dulu ni. Tu Allah. Ada. Tak comel. Tu hak pasing tempat suka lah. Tempat yang tak suka, tak patut suka pun tak boleh guna suka juga. Ni nak amok suka belaka. Tengok orang Sia pula ni ada dah ni. Tok Kong, Tok Cha dia, Tok Cha yang bersuka lah orang panggil. Nak cara, nak baca, nak sarah pun boleh suka dah. Jadi kok mana tak tahulah lah ni. Tukar takir bila dunia ni. Tu Islam kita Nabi tak ada menggalakkan tu. Untuk menyukakan umat ambil nasihat tapi betul untuk suka-suka semacam ni tak boleh. Habis itu. Maka kata dia tengok, dia kata Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afai. Afi ni makna apa? Afiat ni maknanya menjaga. Tu wa afini, dan selamatkan olehmu ya Allah akan daku. Jadi selamat daripada bala-bala dan bencana itulah. Daripada ujian, daripada bala-bala tu. Wa afini, dan hendak selamat olehmu akan daku fi man afaita, bersama mereka yang telah selamat oleh engkau akan dia. Fi man afaitahu. Aku selamat bersama dengan orang yang engkau telah afiat dan selamat dah. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait. Wa tawallani, dan hendak menolong oleh engkau ya Allah ni akan daku. Tolong aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Perdekatkan aku kepadamu ya Allah.
fi man tawallai, bersama mereka, jadi ma'aman, serta mereka yang telah menolong oleh engkau akan dia. Orang yang mau tolong dia, mari. Orang yang memperdekatkan dia kepadamu, ya Allah, maka tolongkanlah aku bersama mereka. Hidup sekali dengan demo tu, hidup sekali dengan puak-puak berjuru, puak-puak mau tolong tu. Tu wa tawallani fi man tawallai. Molek dak dia. Wa barik li fi ma a'taita, dan hendak beri berkat olehmu, ya Allah, li bagi aku. Hendak beri berkat bagi aku, fima, hendak beri itu pada barang yang telah beri oleh engkau akan daku. Telah memberi oleh engkau akan daku, akan dia. Ya, dua tu sebenar. A'taitanihi, dia kena kata gitu. Ya a'taita, ya maf'ul dua, muta'addi dua maf'ul. Tu. Jadi hendak beri berkatlah pada barang yang mengudak beri itu. Apa saja ilmu hak memberi, we berkat. Harta yang memberi ke aku, we berkat. Makanan yang memberi ke aku, we berkat. Pakaian yang memberi ke aku, we berkat. Hatu ma'a'ta itu banyak. Minta berkat dah tu. Wa barik li fi ma'a'taita. Mulai dah tu. Mulai. Tak lebih dah. Aku omong. Wa qini syarra ma qadai, dan orang panggil hendak jaga pelihara olehmu akan daku. Qi tu kita duk ngaji dulu. Qi PMA tu qi. Hendak jaga pelihara olehmu, ya Allah, akan daku, jaga aku ni syarra ma, daripada, yani min syarri ma. Ya syarra tu ya bukan apa tu. Syarra tu orang panggil mansubun binatil khafid ataupun min babil hadfi wal isan dah. Kalau ngaji syarra ma, yani min syarri ma qadai, hendak pelihara olehmu, ya Allah, akan daku daripada kejahatan ma qadaita, barang yang telah qada oleh engkau akan dia. Barang hak mengqada tu macam-macam. Benda baik pun ada, benda jahat pun ada. Maksudnya qada tu hal belaka ke? Baik jahat daripada dia, daripada Allah, jahat baik daripada Tuhan semua. Maka hak jahat-jahat tu jagalah, ya Allah, jaga, we lepas, we bebas bangai. Orang panggil we bebas daripada benda tu, we lepas daripada benda tu. Tu jaga. Ni seolah kata gitu, waqini syarra ma qadaita. Ni boleh jaga pun sekadar benda yang tertakluk dalam qada muallaq, ialah kalau terjaga sekalipun dia terhindar. Adapun dalam qada mubarram tu maknanya kita doa ni tak boleh buat mengasah ipa, ya kena semata. Lama dok kata reno dok doa kudu sokmo balik mutu juga. Tak kena ngaji usul semula. Wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi, kerana sungguhnya engkau itu ya Allah, taqdi, engkau mengqada oleh engkau yang mengqadakan. Mu tu yang mengqada dengan sifat iradatmu pada azali lagi mengqada, menentu. Takdir tu engkau yang menentukan pada azali, engkau yang mengqada, bukan aku. Engkau yang mengqada, ya Allah. Wala yuqda alaika, dan tidak diqada dan ditentukan alaika, di atas engkau. Tak diqada atasmu. Bukan kita ni diqada atas diri kita, Allah qada atas diri kita. Adapun diri Allah tidak ada siapa yang qada atas dia. Dialah yang mengqada dan menentukan segala perkara tu. Nampak tu dah? Tu ialah menentu, tidak dipertentukan ke atas dia. Tu kita kena duduk dalam takdir Tuhan, tapi Tuhan dalam takdir dia. Dia terlepas dari segala-gala, serba-serbi dia lepas. Wala yuqda alaika fa innahu, maka sesungguhnya dalam rusyak ni tu, maka sungguhnya la yadhillu, tidak hina, tidak dapat kehinaan, tidak hinalah man walaita,
tidak hina oleh mereka yang walaita, yang wala ni makna apa, yang mengikut akan dikau. Tak pada wala, yang memperikut akan dikau. Orang yang turut perintahmu, orang yang duk ikut mung tu ya Allah, orang yang beriman dengan mung tu tak akan hina. Tak akan hina. Orang turut ajaran Islam tak hina. Kita turut ajaran agama, turut agama Islam tak akan hina. La yazillu man walait. La yazillu man walait. Ni yakin, kita yakin. Kita yakin. Wala ya'izzu man adait. Dan tidak mulialah man adaita oleh mereka yang berseteru ia akan dikau. Orang yang berseteru, tak beriman, berseteru dengan Islam, berseteru dengan Allah, berseteru dengan Nabi, tak akan jadi mulia. Walaupun nampak mulia pada zahir, itu hakikatnya istidrak. Bukan mulia dah. Itu kehinaan pada hakikatnya. Orang tak semaya kaya, orang tak zakat dapat kaya, tak ada mulia tu. Hakikatnya kehinaan pada hakikat. Tuhan nak jatuh dia dah tu. Tu kalau itu tak akan mulia mereka yang adai, yang melawan akan dikau. Jangan. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, maha berkat oleh engkau, Rabbana wahai Tuhanku, wa ta'ala, dan maha tinggi oleh engkau sebagai tinggi pangkat darajatmu. Wa ta'ala ta'ulu wa makanatin. Letih. Falakal hamdu ala ma qadait, dan bagi engkau jua segala pujian-pujian. Puji ala ma qadai, di atas barang yang telah qada oleh engkau. Semua barang yang berlaku atas qadamu tu alhamdulillah. Baik jahat alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni ada makanan alhamdulillah, tak ada makanan alhamdulillah. Tu. Hari ni sakit alhamdulillah, hari ni sihat alhamdulillah. Walakal hamdu ala ma qadait. Oh, duk baca semua ni ingat ni. Ingat. Tak lepas pada dia kita ni. Kita dah gunung. Nak baca kok mana subuh pukul 9. Tak ada nak baca. Kadang-kadang qada dah tu pun lupa kunut lagi, sujud sahwi pula. Allahu akbar. Dan kadang qada subuh dah pun lupa kunut pula. Orang tu bila kita tak bangun subuh ke, kita bila kita qada semai subuh ke, kunut panjang lagi, dia kena banyak. Dia kena qada, dia kena ambil dia di kolabo lagi. Ni dak lupa pula. lupa kunut pula nak sujud sahwi. Lupa sujud sahwi pula. Pakai salah dari kadang tu. Tak apa, sujud sahwi ni sunat je. Asah dah. Masuk situ. Ya Allah. Ya Rabb, falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku minta ampun akan dikau ya Allah, wa atubu, dan aku minta taubat kepadamu ya Allah. Aku terajak taubat kepadamu dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada setengah ya tamu wa baraka, bapa kita ya tamu wa baraka wasallam. Tak ada apa dah tu, hak tu sunat-sunat belaka dah tu. Wasallam saja, wa baraka wasallam, tak apa. Tu tak ada masalah dah. Sekat tu banyak ke sang? Banyak tak? Tak li. Tak banyak li. Ingat baca hak tu. Weh ingat semua. Ni kalau nazilah lagi boleh tambah lagi lah. Allahumma ansurin Islam wal muslimin. Allahumma a'izzan Islam wal muslimin. Allahumma dammirhum. Apa semua kita tambah lagi. Tu. Allahumma sallimna min waba' corona. Tu. Katakanlah apa saja kalau kita baca doa qunut nazilah yang ada lagi. Tapi kalau kita nak baca at-tahaq ni tak apa dah.
Ni kunut yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini dia kata ini lafaz ni bagi orang sembayang seorang dirinya. Ni lafaz kunut macam ni bagi orang yang sembahyang seorang diri. Kita sembahyang seorang diri kita. Kalau imam, dia kata, kalau tu imam, maka hendaklah, jadi maka disunatkan, hendaklah ni sunat. Maka sunatlah, jadi hendaklah disunatkan ganti daripada tempat ni tu. Kalau tu imam kena ganti, sunat ya ganti daripada tempat ni tu, ganti akan Jangan duk kedekuk lah. Wikut orang lain kata. Tu kena takmim doa kita, sunat kita umumkan bersama. Rata we kena belaka makmum lah. Mengepek di makmum. Apa kedekuk tu imam dia seorang. Allahumma hdina fi man hadai. Senyap makmum tak ada pihak kata amin seorang apa. Allahumma hdini fi man hadai. Senyap. Tu imam kejut. Padahal makmum penuh masjid. Tak ada pihak amin seorang apa. Nak amin apa tu imam seorang ya. Tu. Lalu tu ya Allahumma hdina fi man hadai, ganti dengan Dan tempat li tu tempat li tu lana. Jadi ganti pada tempat li tu akan lana. Mana wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Tak apa situ. Li tak jadi li tu jadi lana. Li tu bagiku, lana tu bagi kami. Ni tu aku, tu kami. Tu ganti situ. Dan tempat yang diganti pada tempat astaghfiruka tu kalau itu email lah. Tu. Ganti pada tempat astaghfiruka tu nastaghfiruka. Baca nastaghfiruka pula kalau tu email. Kami astaghfiruka aku. Nastaghfiruka kami. Nampak tu dah? Dan tempat dan ganti pada tempat atubu tu. Atubu ilaiku dengan natubu ilai. Tak ada apa. Ni orang kampung boleh. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afai. Berlaku. Nampak tu dah? Tu kata situ. Cukup dak pergi musnad ori. Jangan duk turut ya. Semua kita kena cek juga. Allahumma hdini fi man hadait. Tak apa. Dina wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Tak apa dah. Astaghfiruka nastaghfiruka wa natu. Cukup. Tak apa. Jadi nina li lana astaghfiru nastaghfiru. Tu atubu natubu. Apa tu? Dan bagi makmum, sikit nak habibak dia, sikit lah. Dan sunat dan bagi makmum tak ada apa tu. Ya ada sunat belakang dan tahanan takdir. Dan bagi makmum sunat, jadi dan sunat bagi makmum, jadi bagi takluk pada sunat belakang tu. Dan bagi makmum tu, le makmum ni sunat berkata amin. Tak kena baca le makmum. Sunat berkata amin. Tak kena duk baca makmum. Wito imam dak orang semaya seorang ya bacanya. Makmum tu sunat berkata amin, amin, amin gitu ya. Kata bila? Berkata pada takluk tu. Pada tiap-tiap wakaf imam. Tiap-tiap wakaf imam. Jadi tiap-tiap tiap-tiap selesai doa imam dah. Wakaf imam tiap-tiap selesai doa apa? Tiap-tiap selesai doa imam. Bukan kata tiap-tiap wakaf. Kalau tiap-tiap wakaf ikut ya wakaf amin belaka. Allahumma hdini, Allahumma hdina fiman. Kalau amin. Allah. Ada tahan tu dia. Wa afina amin fi man banyak kali amin ikut ya wakaf amin belaka. Orang panggil wisub doa.
Sunat berkata amin. Tapi jangan lupa, sunat bagi makmum yang dengar je. Sunat bagi makmum yang dengar perkataan imam tu. Adapun makmum duduk belakang-belakang, dia tak dengar mula lagi. Hai tak sunat. Apa orang kata apa? Amin semacam. Amin semacam hai tak leh. Jadi dia sunat bagi mereka yang dengarkan doa imam tu. Jangan kena jaga situ tu. Sunat bagi makmum berkata amin pada tiap-tiap wakah imam, dia kata dia. Siapa? Allahumma dini fi man hadai, amin. Kalau Mesir sedap lagi, kalau Mesir yo. Kunut yo jadi beza dengan kita tambah ada lagi lah. Tapi tak ada saya nak gigi tanah-tanah mari. Kita main dengan dia pun kita tak ingat kunut dia. Kita nanti amin kita baca kita. Tu. Ada masjid hak Syafi'i itulah, mazhab Syafi'i itu kunut. Masjid Husain baca, Masjid Al-Azhar baca. Baca. Habis itu Masjid Wahabi ada. Ada. Ada kat Masjid Wahabi dia ni pun. Pada orang kata, di masjid tak nak baca ni. Tak dia mau main masjid tu dah. Tu. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala, dia kata bagi makmum tu sunat berkata amin pada tiap-tiap waktu imam, malaikan pada kata imam malaikan pada berkata imam fa innaka taqdi. Lekat situ. Fa innaka taqdi. Mula situ. Hingga akhir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ni kalau tu pergi solat ya nak solat lagi tu betul kata nastaghfiruka wa natubu ilai tu ya, amin. Dia doa je kat situ. Maka dia kata hingga akhir doa. Sebenarnya hingga akhir jadi hingga kena dah. Maka malaikat pada kata imam fa innaka taqdi. Bila tu imam kata fa innaka taqdi wa la yuqda. Hingga sampai akhir doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Siapa dik tu? Maka mula di situ nampak tafriq malaikat dah tu. Maka sunat makmum tu, sunat bagi makmum berbaca serta imamnya, serta imam bagi makmum. Bukan serta dak baca seperti imamnya. Tu. Tak mesti kena berserta lah, motel sekali tak mau. Moga tu imam baca kita pun duk perhati dengan nak baca sekali dengan dia. Ada tak kena. Jadi masing-masing bacalah situ. Seperti imamnya, imam bagi makmum tu. Bila siapa fa innaka taqdi, slow dah. Gadang slow. Situ bukan makom doa dah, makom sanad, makom puji. Makom doa tu imam penderas orang supaya makmum boleh amin. Tapi ni makom puji dah ni fa innaka taqdi ni tak kena penderas orang tak pada. Lalu tu slow tu imam sikit. Lek makmum tu pun baca, masing-masing baca puji Tuhan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu dah. Maka sunat makmum berbaca beserta ia jadi seperti imamnya. Habis kat tu pada lu. Ke-12 sunat baca antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u billahi syai'un wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna